Eh, mic mana? Mic mana, mic? Mic. Oh, salah. Terlalu kan dia. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilayhil masir. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberikan kenikmatan iman dan Islam dan dapat kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama bermuzakarah dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, dan mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kerana lambat sikit. Jadi tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, kita Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum pada minggu-minggu yang lepas kita telah masuk pada bab kata musannif, kata pengarang kitab, la tasbiquni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf fa inni arakum min amami wa min khalfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca yang lepas tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La tasbiquni, jangan kamu mendahului aku, kata Nabi. Dalam melaksanakan ibadat solat, Nabi kata kepada sahabat, jangan dahulu daripada aku. Sahabat jangan buat dulu daripada aku buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasbiquni birruku'. Jangan kamu dahulu rokok sebelum aku rokok, kata Nabi. Aku tak rokok lagi, hampa jangan rokok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bisujud, dan juga jangan kamu sujud sebelum aku sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya bila Nabi dah sujud dah, kepala Nabi dah sampai di sejadah, sahabat nampak buntut Nabi sallallahu alaihi wasallam dah meninggi, barulah sahabat turun. Barulah saf yang pertama turun. Barulah sahabat turun, turun sujud. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat buat. Bila kita buat jadi sunat. Bila kita buat jadi sunat. Hari ini tuan-tuan, ada orang tanya saya, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya saya, ustaz. Ada orang cakap, ada ustaz cakap. Ustaz mana kata wallahu alam lah. Ada ustaz cakap, orang yang sembahyang di atas kerusi, orang yang sembahyang di atas kerusi ni, bila dia tak boleh apa, dia tak boleh sujud. Kan? Dia kata dia tak boleh sujud. Bila tak boleh sujud, apa dia buat? Dia takbiratul ihram berdiri. Sebab apa boleh? Sebab apa dia berdiri? Sebab dia boleh berdiri. Yang dia tak boleh berdiri, yang dia tak boleh buat apa? Sujud saja tak boleh buat. Berdiri boleh buat tak? Berdiri boleh buat. Rokok boleh buat tak? Rokok boleh buat. Maka dia ni jemaah, orang yang solat di atas kerusi, dia kata, ni ustaz kata lah, ustaz kata, bukan saya kata. Dia kata apa? Dia berdiri, kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar, lepas takbiratul ihram, kemudian rokok, rokok, Allahu akbar, rokok. Sebab apa dia rokok? Dia boleh rokok. Dan kemudian yang tidak, sami Allahu liman hamidah. Lepas sami Allahu liman hamidah, nak turun sujud, apa dia buat? Kebiasaan kita buat apa dia? Kita akan duduk di atas kerusi, betul tak? Kita di atas kerusi, maka kita pun sujudlah, buat kaedah sujud. Tapi tak sampailah tempat sujud kita ni ke di bawah dan sebagainya, sekadar-kadar yang kita mampu. Kata ustaz ni apa dia? Bila kita nak sujud ni tuan-tuan, bila kita nak sujud, apa dia kata buat? Bila kita turun sujud ni, bila kita nak sujud, kita tak boleh sujud macam ni. Dia tak boleh sujud macam tu. Dia sujud macam mana? Kaedah sujud tuan-tuan, mesti telur dia angkat. Bukan telur ayam, telur tuan-tuan.
Sebab dia apa? Sujudkan telur di atas. Minta maaf lah kalau tuan ni kan. Faham tak? Masukkan congkit pungkuk buntuk ni dan congkit. Congkit sikit. Macam tu. Ni agama tak bagi tahu kita macam tu. Ni ustaz mana tak tahu, wallahu a'lam bisawab. Agama ni mudah tuan-tuan, tapi jangan buat mudah. Kan? Agama tidak menyusahkan, maka kita jangan buat susah. Kan? Yang mudah-mudah. Nabi SAW tuan-tuan, sahabat menjumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni boleh masuk Islam, tapi aku ni suka mencuri. Habit aku mencuri. Habit aku mencuri. Nabi kata tak apa, anak mencuri-curi, tak apa. Tapi satu syarat yang aku minta kata Nabi SAW. Apa dia? Nabi kata apa? Bila aku tanya, jangan menipu. Okay. Bila aku tanya, jangan menipu. Maka dia kata, kalau yang ni simple lah. Ni simple lah. Cak inci wassalamualaikum lah dia kata. Okay. Tahu tak? Cak inci wassalamualaikum? Tak tahu? Mudah sangat lah. Mudah sangat. Ni cincai lah kan. Mudah sangat. Maka apa buat tuan? Maka setiap hari Nabi tanya dia, hari ni semalam ada curi tak? Curi tak dia kata. Kemudian esok ni Nabi jumpa dia, Nabi tanya lagi, mencuri tak? Mencuri? Okay. Sampai satu ketika Nabi bila dia Islam, Nabi kata apa? Kena solat dan hanya menipu. Kata Nabi SAW. Jadi setiap hari Nabi tanya dia. Bila Nabi tanya sampai seminggu, Nabi tanya dia, maka dia main terfikir kat otak dia, aku ni malu lah dengan Nabi. Malu lah. Nabi tanya mencuri, curi. Solat tak? Solat. Lepas tu malu lah. Lepas tu hari berikutnya Nabi tanya, hang curi dah ni? Aku tak curi ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab aku malu dekat hang ya Rasulullah. Tuan-tuan, sebab dia apa? Nabi kata apa? Kalau habit dia mencuri, habit dia melakukan maksiat, melakukan dosa, apa dia buat? Kekalkan dia dengan solat. Sebab apa? Tuhan janji apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang melaksanakan solat, dia tercegah diri dia daripada fahsyak dan munkar. Okey. Jadi kalau kita tuan-tuan, kita yang solat masih lagi buat kemungkaran, maka kita kena cek apa? Cek solat kita. Cek list solat kita. Solat kita sempurna ke tak? Tuan-tuan, hari ini dalam belajar, kita duk belajar hari ini selepas waktu maghrib nak pergi waktu isya ni, tuan-tuan guru duk ajak kita, duk bagi tahu kita pada tu tazkirah kita pada melalui kitab-kitab yang dikarang oleh musannif pengarang kitab yang mujtahid. Apa dia tuan? Nak bagi tahu kita macam mana kaedah kita nak melaksanakan ibadah solat. Ilmu lah, ilmu ini. Kita tuan-tuan, kita belajar masa sekolah, kita belajar masa kita kanak-kanak dulu. Kanak-kanak dulu tuan-tuan. Kita belajar apa? Kita baca apa? Contohnya kita baca apa? Kita baca kita rokok. Kita baca apa? Kita baca Subhan Rabbil Azim. Wa bihamdi. Subhan Rabbil Azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita baca doa apa? Ada baca doa tak? Mana ada doa kat situ ustaz? Bila tak ada doa, maksudnya ilmu kita ni masih lagi ilmu yang kita belajar masa kita sekolah rendah dulu. Masa kita belajar masa apa? Zaman Jepun dulu. Enggak. Sekolah bumbu atap dulu. Maksudnya apa? Ilmu kita tak meningkat. Ilmu kita kita tidak memperbaiki, tidak menambah ilmu kita. Sebab apa? Katakan kita muni atau musalli tuan-tuan. Bila kita sebut kita rokok ni, dalam rokok ni tempat mustajab doa. Ketika rokok ni tempat mustajab doa. Kita nak doa apa? Doa. Selepas kita baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Ada ketika Nabi SAW menyebut Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Boleh tak? Boleh. Kita nak ubah daripada Subhanal Rabbil Azim nak dekat pada Subhanal Malikil Quddus, boleh tak? Boleh. Sebab Nabi ketika ada buat. Tapi yang masyhur bagi tempat kita, yang masyhur, yang terkenal kita sebut apa? Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Lepas Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, itu imam sunat baca berapa kali? Itu imam sunat baca 7 kali. Makmum 3 kali cukup. Tak ustaz, saya nak baca 7 kali boleh tak? Boleh kalau hang jadi imam. Kalau kita jadi imam nak 7 kali tak apa. Sunat bagi imam baca 7 kali. Sebab dia apa? Sebab nak bagi makmum tumakninah. Makmum tumakninah. Tumakninah ni apa tuan? Tumakninah ketika rukuk. Tumakninah, Allah tumakninah ni sunat ni ustaz. Siapa cakap sunat? Kata dalam kitab Muniyatul Musalli, salah satu rukun dari rukun solat adalah tumakninah.
4 tomak nina. Tomak nina ketika rakaat, tomak nina ketika i'tidal, tomak nina ketika sujud, tomak nina ketika duduk di antara dua sujud. Rukun tak? Rukun. Mana rukun? Tak cukup. Ni lebih 13 rukun. Kata dalam kitab-kitab hari ini, orang hari ini buat kitab kata apa? Rakaat serta tomak nina, i'tidal serta tomak nina, sujud ketiga serta tomak nina, duduk di antara dua sujud serta tomak nina. Yang tomak nina ni lah kita abai. Yang tomak nina kita abai. Bila kita rakaat tuan-tuan, sunat bagi imam baca 7 kali, kita sunat baca 3 kali. Lepas habis kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada masa lagi tu imam tu tengah rakaat lagi. Masa pada ketika ni lah kita ambil peluang dia apa? Dapat mustajab doa. Nak doa apa? Doa. Kita nak doa apa? Doa. Doa apa contohnya? Tak kisahlah doa kita nak doa. Kalau kita boleh cakap dalam bahasa Arab, kita nak dengan Tuhan dalam bahasa Arab, kita cakap bahasa Arab boleh. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita tahu bahasa Jawa aja. Wes mangan. Wes mangan apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tak tahu. Enggak sungguh. Wes mangan apa lagi? Putu waring, putu wangi. Tahu tak? Tak tahu juga. Enggak. Tahu bahasa Jawa ya? Baca bahasa Jawa. Bahasa Jawa baca kat mana? Bacalah hati. Ya Allah, aku nak macam ni, macam ni, macam ni. Ya Allah, anakku masuk ke murga. Ya Allah, bagilah dalil. Ya Allah. Ya Allah, aku ni apa nama motor aku dah lah 4 tahun tak ada rotek. Hari ni esok aku nak pergi ambil rotek. Contoh, bagilah mudahkan urusan. Ni ada hati kita. Doa ada hati kita. Tuhan dengar tak? Kaunuhu sami'an. Allah Ta'ala Maha mendengar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ada ustaz sebut apa? Hamdan katsiran mubarakan fi. Ada kita muniatul musalli. Kata kita muniatul musalli ada doa-doa khusus yang kita nak doa. Boleh pakai tak? Boleh pakai. Tapi kena hafal lah. Tapi kalau tak ada masa, contoh tu imam sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, tu imam sujud. Maka kita jangan ambil masa yang lama untuk kita i'tidal. Kalau tu imam berdiri lama tak apa, ambil peluang untuk kita baca doa. Tapi kalau tu imam tak baca doa, kita tak payah baca doa. Ataupun tu imam tak ada ruang, bagi masa ruang kat kita untuk kita berdoa, maka kita tak payah doa. Doa sekadar-kadar sahaja, lintasan hati kita cukup. Mana kita sujud. Kalau amalan yang kita dah buat dulu, sama dengan amalan kita dah buat hari ini, masa kita buat masa kita budak kanak-kanak memayis dulu ni, baru-baru mula-mula nak balik dulu ni, sama juga dengan kita yang dah expired date, sama juga amalan dia. Maksudnya amalan kita hanyalah amalan kita tak kualiti lah. Amalan kita tak kualiti, maka kita kena memperbaiki amalan kita. Jadi nak perbaiki amalan ni apa tuan-tuan? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, banyak orang tak suka belajar ilmu ni, belajar kitab ni, orang tak suka belajar agama, orang tak suka, cemui, boring. Apatah lagi hari ini masuk dalam bab COVID. Kita COVID tuan-tuan, lama kita tak main masjid, lama kita tak solat Jumaat. Jadi orang yang selain yang duk datang dulu ni dah jadi selesa tak datang Jumaat. Okay. Orang yang dulu ni duk datang masjid, duk datang dengan kuliah, tiba-tiba COVID hampir beberapa bulan tak datang masjid, tak datang ke surau, tak dengar kuliah. Maka dia yang duk buat aktiviti biasa dia. Lepas COVID pun kerajaan dah bagi ruang untuk kita adakan kuliah. Cumanya adakan kuliah solat berjamaah ikut SOP. Tapi orang yang datang dulu ni sebab dia dah selesa tak datang ke masjid, dia tak datang lagi dah. Okay. Sebab dia dah selesa, dia dah buat aktiviti lain. Tuan-tuan, ni masalah yang berlaku kat kita, orang Islam kita hari ni. Bukan takat Malaysia, seluruh dunia sama, serupa je. Okay. Apatah lagi nak belajar bab agama, lagilah nak belajar bab solat. Dia kata dah belajar dah. Solat 13 rukun. Yang qiyam, rokok, yang idah, sujud, tu je lah. Apa yang nak buat, apa yang nak belajar. Ni dia cerita dulu. Dia cerita. Jadi orang yang tak nak datang ke masjid dan surau. Bila kita belajar tuan-tuan, orang yang belajar tentang solat contohnya, khusus dalam solat lah, pasal kita cerita pasal solat, khusus dalam solat tuan-tuan. Ilmu ni kata Nabi SAW, orang-orang yang alim, ada ayat yang lain Tuhan sebut apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Yarfa'illah, Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Walladhina utu ilma darajat, dan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu di antara kamu.
Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah dan Rasul aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahli-ahli langit dan ahli-ahli bumi berdoa kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, memohonkan ampunan mereka kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Ahli langit siapa, tuan? Ahli langit ni para malaikat, yang ahli bumi kan, malaikat jugalah. Okey. Berdoa kat siapa? Berdoa kat kita. Malaikat ramai tak? Ramai. Yang kita tahu 10. 10 orang malaikat, 10 malaikat. Sebab malaikat ni bukan orang. Jibril, Mikail, Israfil, itu yang kita tahu. Tapi banyak ada malaikat, banyak. Banyak mana wallahu a'lam bisawab, tak dapat kita nak kira. Dikatakan oleh ulama bila malaikat ni duduk dalam pergi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia terkena air daripada air kolam al-haya. Bila kena kolam al-haya, maka dia kibah dia punya tangan dia, kibah tangan, percikan dia pada air tadi menjadi malaikat, tuan-tuan. Banyak wallahu alam. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, para malaikat doa kita. Doa apa? Allah minta Allah Taala ampun dosa kita, tuan-tuan. Kita keluar daripada masjid, banyak dosa kita gugur. Tak kisahlah dosa besar, dosa kata ulama dosa-dosa kecil, tak kisahlah, jangan gugurlah. Jadi gugurlah. Untung ilmu dapat, kemudian dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wala bisujud wala bil qiyam, jangan kamu qiyam sebelum mana kamu bangun berdiri qiyam sebelum mana aku bangun qiyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil insiraf, jangan kamu keluar daripada solat sebelum kamu nampak aku keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni lepas salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi tak angkat punggung lagi, sahabat tak angkat punggung, tuan-tuan. Nabi tak angkat punggung, sahabat tak angkat punggung. Kita, tuan-tuan, tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, kita assalamualaikum, keluar habis lah, berterabur keluar habis, tuan-tuan. Ni kalau rumah masjid papan lah, masjid suruh dengar lah ni masjid dah ada kapet, berjalan pun tak apa nak dengar lah. Kalau surahnya dulu ada papan, tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, bawa assalamu dah keluar habis, tuan-tuan. Tak ikut sunnah tak? Tak ikut sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada keistimewaan, ni saya ulang balik, tidak ada keistimewaan untuk bangun sebelum imam bangun selepas solat. Tidak ada keistimewaan makmum bangun sebelum imam bangun selepas solat, walaupun bangun untuk melaksanakan solat qabliyah fardu, ba'diyah, bangun untuk laksanakan solat ba'diyah. Contohnya tu imam solat maghrib, tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita pun assalamualaikum, kita bangun. Tu imam tak bangun, tu imam astagfirullahalazim, astagfirullah, kita bangun. Bangun kita buat apa, tuan? Bukan kita pergi minum kopi. Bukan pergi kena roti canai, bukan pergi kena roti pasagi. Roti pasagi tahu tak? Tak tahu. Roti minyak? Enggak sanggup. Roti pasagi dengan roti minyak serupa lah, nama je beza. Jadi bukan pergi kena roti pasagi, bukan kena roti minyak. Tak, saya ni ustaz, saya bangun buat apa? Bukan saya nak pergi duduk saja-saja, saya nak pergi sembahyang sunat ba'diyah. Yang ni kata Imam Syafi'i, tidak ada keistimewaan untuk bangun selagi kalau tidak ada keuzuran. Keuzuran ni maksudnya apa? Maksudnya kita nak terkencing, nak qada hajat contohnya, tak dapat tidaklah kena bangun. Tu tak apa. Tapi kalau bangun nak pergi solat, hanya sekadar solat sunat, ini tidak ada keistimewaan untuk bangun, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya apa, tuan? Maksudnya yang aulanya, yang afdalnya, yang bagusnya apa dia? Duduk selagi mana imam tidak selesai membaca doa, ataupun imam tempat kita lah, tu imam kita belum selesai baca doa, kita duduklah kalau kita tak ada urusan-urusan yang mustahab yang kita nak buat. Tak, saya bangun nak sembahyang sunat ba'diyah. Walaupun nak sembahyang sunat ba'diyah, tidak ada keistimewaan untuk bangun, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis apa? Wala bil insiraf, jangan kamu bangun selagi mana aku tidak bangun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni arakum, bahwa sesungguhnya aku dapat lihat kamu.
min amami, di depanku, wa min khalfi, dan di belakangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak depanku dapat aku boleh tengok, yang belakang pun aku tahu. Sebab apa? Bukan Nabi ada mata belakang dah. Nabi tak ada mata belakang, cuma Nabi ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni diberikan oleh Allah Taala wahyu. Wahyu Allah Taala yang bagi perkhabaran melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi ada mata belakang dah, tapi Nabi tahu siapa yang bangun di belakang. Maka Nabi kata apa? Jangan bangun selagi mana aku tak bangun. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, ada kawan tanya, saya ni ustaz, saya ni datang nak solat zuhur. Solat zuhur masuk jam, contohnya masuk jam 1 contohnya. Saya datang baru dalam 12.45. Jadi saya sembahyanglah sunat qabliyah zuhur. Kan? Saya sembahyang sunat qabliyah zuhur. Boleh tak? Boleh tak? Dia main-main solat zuhur pukul 1 baru untuk bilal azan. Datang 12.45, tengok apa nama ini belum masuk lagi ni. Aku sembahyang sunat zuhur lah. Allahu akbar. Sembahyang sunat zuhur 2 rakaat. Boleh tak? Boleh. Belah. Jadi apa dia? Dia kata pasal apa tak boleh? Ustaz kata sembahyang sunat qabliyah ni qabliyah sebelum zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur aku sembahyanglah sunat zuhur dulu. Kalau masuk waktu zuhur tu bukan sembahyang sunat zuhur dia kata. Nampak tak? Ini orang yang menggunakan hukum akal, ataupun dia ni menggunakan hukum akal. Dia tak belajar tapi dia pakai akal. Sebab apa? Mungkin dia ni ahli bahasa. Mungkin dulu ni dia kerja dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin dulu. Ataupun dia banyak baca buku. Perkara sebelum berlaku lah kata dia. Dah, dia kaedah dia apa dia? Sembahyang sunat qabliyah ini sebelum melakukan solat fardu. Sebelum kita melakukan solat fardu. Sebab sunat rawatib dalam kitab dipanggil sunat rawatib. Sunat rawatib ni apa? Solat sunat yang mengiringi fardu. Solat sunat yang mengiringi fardu sama ada qabliyah dan ba'diyah. Dalam kitab Sabil al-Muhtadin dia ada pula sunat apa nama Allah Subhanahu Muhammad. Sunat rawatib ni dia ada sunat muakkadah dan ada juga sunat ghaira muakkadah. Sunat kita sebut sebagai apa? Sunat muakkad ataupun sunat ghaira muakkad. Sunat qabliyah dan ba'diyah ni ada kategori yang sunat muakkad dan ada yang sunat ghaira muakkad, yang dituntut dan yang tidak dituntut. Contohnya apa dia? Contohnya sembahyang sunat qabliyah maghrib. Kalau di Johor tuan-tuan, lepas azan lepas tak sembahyang sunat qabliyah maghrib, dia terus sembahyang maghrib. Sebab dia apa? Dia kata apa? Tidak ada sunat qabliyah maghrib. Dalam kitab Sabil al-Muhtadin, Imam Syafi'i rahimahullah taala kata apa tuan? Solat sunat qabliyah maghrib ala ghaira muakkadah. Bukan tak ada, dia panggil ghaira muakkadah. Maksudnya tidak dituntut. Sama juga dengan qabliyah isya. Qabliyah isya pun ghaira muakkadah juga. Tapi kenapa kita buat? Contohnya itu. Jadi kategori itu kita kena faham. Jadi bila kita beramal nanti, beramal tanpa ilmu, maka kita jadilah, kata ulama, beramal tanpa ilmu berdosa. Kita beramal tapi berdosa. Jadi seperti abidin. Sebab itu kita kena ada ilmu. Jadi ada orang tanya macam itu boleh tak? Tak boleh lah. Kalau dia buat sembahyang sunat juga, sembahyang sunat tu dia tak panggil sunat qabliyah. Dia panggil apa? Dia panggil sunat mutlak. Dia panggil sunat mutlak. Sunat. Tapi sunat mutlak ni tidak boleh dilakukan selepas solat subuh sehinggalah masuk waktu zuhur, kecuali sunat-sunat yang tertentu. Kita nak sembahyang apa? Sunat duha contohnya. Tiba-tiba anak call, pak ni apa nama isteri dah masuk hospital, dah masuk ward ni. Masuk bilik pembedahan ni, nak minta pak tolong bagi solat hajat Ustaz. Waktu tu tengok pak tengok jam pukul 11. Bolehlah solat sunat hajat? Boleh. Allahu akbar, sunat hajat 2 rakaat.
sunat yang tertentu. Tiba-tiba kita berjalan, kita bermusafir sampai-sampai ke satu masjid Demak contohnya, masjid apa nama, kita berjalan pergi ke mana, pergi ke Solo ke Jakarta ke Indonesia ke, tiba-tiba ada masjid Wali Songo contohnya. Tiba-tiba kita nak ambil keberkatan, ya, tengok-tengok jam baru pukul 9. Kita pergi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh tak? Boleh. Allahu akbar. Ataupun kita berjalan-jalan kat mana, dekat apa pasar kat rumah kita ni. Lepas tu kita tengok-tengok aku tak sembahyang duha lagi. Pergi masjid. Masuk masjid, apa kita buat? Sembahyang sunat duha dulu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Allahu akbar, baru kita sembahyang sunat duha. Boleh tak? Boleh. Walaupun waktu tu belum selepas waktu subuh dan sebelum waktu zuhur. Sebab sunat dia sunat yang tertentu. Ada sebab dia. Bukan sunat mutlak. Saja-saja kata Allahu akbar sunat. Boleh tak? Tak boleh. Perbuatan tu adalah sunat tu adalah haram. Selepas subuh dan selepas asar. Tidak ada sunat mutlak. Tapi kalau sunat tertentu boleh tak? Boleh. Dan kemudian fa inni arakum min imami wa min khalfi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sal himar aw yaj'al Allah suratahu suratal himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah takut akan orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imamnya bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala kaldai, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa kaldai. Kata Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi kata apa? Orang yang mengangkat kepala dia dahulu daripada kepala imam. Contohnya tu imam sujud, tu imam tak panggung lagi, dia panggung dulu. Tu imam tak rokok lagi, dia rokok dulu. Tu imam tak panggung lagi, tak i'tidal lagi, dia i'tidal dulu. Contoh tuan-tuan. Kadang-kadang makmum kita ni bukan dia nak bangun awal dah. Bukan sebab dia nak bangun awal. Bismillah. Kadang-kadang tuan-tuan, tu imam kita, tu imam dah expired date. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Tempat ni kuat-kuat lagi. Tu imam kita ni orang lama contohnya. Orang lama ni dia pula sentimental. Sentimental rock. Enggak. Sentimental rock. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Tu imam nak rakaat Allah, makmum Allahu akbar, makmum rakaat dulu. Tu imam tu Allah. Contoh, makmum rakaat dulu. Bukan makmum nak rakaat dulu, makmum ingatkan tu imam dah selesai dah, rupa tu imam tak selesai. Tu imam sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Makmum gerak dulu. Sebab bukan makmum nak gerak semata-mata nak gerak dah, tapi makmum tu anggap tu imam dah bergerak selesai dah. Tu imam sujud, nak sujud. Tu imam gerak Allahu akbar. Contoh. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. Ada juga tapi bukan tempat dia, tempat lain. Dia nak ikut macam Majlis Haram. Tu imam Majlis Haram kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu mau balik. Tu imam sunat apa? Memendekkan mat pada segala takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Sunat bagi tu imam memendekkan takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Contohnya apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Ataupun Allahu akbar. Apa lagi? Allahu akbar. Tahanam. Allahu akbar. Jahannam. Tuan-tuan, macam-macam je ni. Ya, takbiratul ihram macam-macam ni. Yang sunat ada Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada tak? Terlampau tekan. Huruf alif jadi huruf ain.
Baru ni saya pergi makan dekat apa nama? Cakotiau. King Cakotiau Port Isen. Ada seorang Pak Long imam. Yang Fatihah tak mau sebutlah sebab orang nak ingat sangatlah. Allah lepas pergi salam kita apa? Kita baca apa? Allahumma ajirna minan nar. Betul tak? Kita baca Allahumma ajirna minan nar. Dia baca apa? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa tuan? Apa makna? Tak tahu. Allah orang baca Allahumma hamzah ajirna. Bukan Allahumma ajirna. Ada juga siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada tak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Huruf ain. Patutnya huruf alif. An'am dia an'am. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj huruf ra ditarqiqkan, sepatut ditafkhimkan, patut ditebalkan huruf ra. Bukannya dinifiskan, dinifis huruf ra, patut ditebalkan ma nir ra hai, bukan nir ra hi. Contoh ini. Jadi pun ada masalah ada. Ni bahasa semayang lama dah lama solat. Tapi bila jadi imam ketak lutut. Ketak lutut dah baca tak betul, unggah sungguh kan. Sama-sama kita tak faham, tak apa. Yang ada kalau ada orang yang faham qiraatul Quran yang kita baca dan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni rukun. Tu imam baca tidak sempurna dari sifat makharijul huruf ataupun menambah huruf atau mengurangkan huruf atau bertukarnya makna. Daripada mustaqim pergi pada mustaqim. Dari mustaqim pergi mustaqim. Sebab huruf qaf, huruf kaf, huruf kha hampir sama, di tempat hampir yang sama, tempat makhraj huruf yang sama. Sepatutnya ihdinas siratal mustaqim. Tapi bila kita terlalu tekan, dia apa? Ihdinas siratal mustaqim. Pergi pada huruf kha. Ni kita telah nipiskan pula. Ihdinas siratal mustaqim. Nipiskan pula jadi huruf kaf. Sama juga nasta'in. Makhraj huruf nasta'in, huruf ain. Kata guru saya almarhum Syekh Muhsin Al-Hafiz, dulu yang kita belajar dengan dia kat sinilah, kat Ampangan. Ambil sanad. Tuan-tuan pun ada pun yang pernah pergi ambil yang sanad dengan almarhum Syekh Muhsin Al-Hafiz adik Syekh Murtada rahimahullah taala. Jadi apa nama? Nasta'in. Makhraj huruf nasta'in. Bukan nasta'in. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Bila masuk ke hidung kata Syekh Muhsin, masuk ke hidung tak kena. Sebab huruf ain ni bila kita tutup hidung masih lagi suara kita masih keluar huruf ain, bukan huruf ain. Saya tegur seorang imam, jangan baca nasta'in. Kalau nasta'in ni salah. Ustaz ni semua orang tak betul. Ustaz seorang yang betul. Enggak sungguh. Memang aku mengajar kitab yang mencari salah tu imam, memang jumpa salah lah. Nak beritahu siapa lagi kan? Benda yang salah memang kena beritahu lah. Tuan-tuan, kita orang Melayu kita ni terlalu sensitif. Tak boleh tegur kan susah. Tak tegur kita masalah, tegur jugalah kan. Walau apa nama Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegurlah walaupun terasa pahit kan. Walaupun terasa pahit, tegur juga. Dia terima tak terima tu terpulang dekat dia. Tapi nasta'in. Jadi kena tengok. Jadi kadang-kadang makmum ni macam itulah makmum ni. Bila tu imam ni bukan sebab dia nak cepat dah, tapi dia rasa bila tu imam sebut ni, tu imam ni dah rokok. Jadi tu imam ni, sebab tu tuan-tuan guru sebut, ulama-ulama sebut dia apa? Tu imam ni salah satu ciri tu imam yang pertama dia kena ada ilmu. Wajib tak? Wajib. Ilmu ni pula kena tengok pula. Ilmu ni katakan kita kalau katakan kita Bahrul Mazi, di antara ulama qura' dan ulama fiqh yang mana lebih aula menjadi imam? Di antara ulama qura' dan ulama fiqh mana lebih aula menjadi imam? Ulama qura' ni tuan-tuan, dia ni faqih dalam qiraatul Quran. Faqih dia.
Dia faham dari segi hukum tajwid dia faham dari segi tafsir dia faham dari segi apa nama ulumul Quran dia. Ulumul Quran ni tuan-tuan, dia terbagi dia tajwid ni baru satu cabang daripada ilmu Quran, baru satu cabang. Tajwid ini pula dalam cabang tajwid ni dia ada qiraat pula. Oh kan. Dia ada cabang qiraat pula. Tu baru satu cabang. Dia belum pergi pula apa nama dalam bab tafsir, bab apa nama khitab, nasakh, qiraatul Quran, tak masuk lagi. Oh kan. Jadi hak ni katakan dia ni faham keseluruhan dia. Ini dia panggil apa? Ulama qura, dia panggil ulama Quran. Kalau tempat kita ni walaupun dia tak ulama Quran tapi dia ni fasih dalam qiraatul Quran. Dia ni fasih dalam qiraatul Quran. Sebab apa? Sebab dia belajar tajwid. Belajar tajwid dia faham yang mana sifat huruf, yang mana makharijul huruf, yang mana patut dengung, yang mana patut tak dengung, macam-macam jenis. Dia faham. Jadi dia panggil apa? Kita panggil qori ataupun kita panggil ulama qura ataupun qori. Dia ni orang qori. Yang kedua, dia ni tak apa nak qori sangat, tak apa nak qori sangat, tak apa nak apa nama nak taranum sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah. Dia tak ada macam tu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dekat tu je. Tapi fakih dia dalam bab fiqh. Dia ni mahir sungguh dia dengan bab fiqh. Ni, dua orang ni. Kalau di antara kita tuan-tuan mana kita nak pilih? Yang lebih aula lah kita kita baru mazi yang lebih aulanya pilihlah kamu ni ulama yang orang yang lebih fakih tentang fiqh. Sebab dia apa? Sebab dalam solat ni banyak masalah yang berlaku dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh ni apa tuan-tuan? Tu imam contohnya, tu imam terponcing ataupun tu imam terbatal dalam solat. Apa tu imam nak kena buat? Contoh. Ataupun tu imam terlebih rakaat. Apa tu imam nak kena buat? Tu imam naik pada rakaat kita solat Isya, tiba-tiba tu imam naik pada rakaat kelima. Lalu tu imam naik pada rakaat kelima, tu imam tu ingat, aku ni 4 ke 5 dah. 4 ke 5 ada makmum sebut subhanallah. Tu imam tu fikir lagi, aku ni 45. Lepas tu kawan tu pula bila sebut subhanallah diam. Sekali dia sebut subhanallah. Lepas tu imam ni nak confirm betul-betul ni kok lah ada orang lain juga sebut subhanallah. Mungkin dia salah lah dia kata. Tapi orang lain pun tak sebut. Sebab dia apa tak sebut? Orang lain pun confuse. Aku ni betul tak betul ni? Berapa rakaat aku ikut tu imam ya. Nak tegur pun tak boleh. Ada dalam itu sama lah kita ambil contoh tu imam salah. Tu imam ni contohnya tu imam baca dalam qiraatul Quran tu imam lupa contohnya. Kita kata tu imam baca surah As-Sajdah lah contohnya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatul ma'wa nuzula. Jannatul ma'wa nuzula. Kita tegur. Jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Tu imam ni. Tu imam jannatul ma'wa nuzula. Hak belakang tak tegur dah. Dia tegur sekali je. Tu imam tu tunggu dia tegur balik. Tu imam tunggu bagi masa dekat dia. Suruh hang tegur tu balik. Tegur balik. Kita tegur tu imam jangan kelang kabut. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tu imam nak masuk balik kota ni. Hang kata apa ni tak telah hang dah baca. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Oh enggak aku imam dah aku ni. Aku nak buku mana ni? Kita nak tengok tu imam. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Jangan nak tengok tu imam jangan kelang kabut. Bila tu imam berhenti tu imam suruh kita repeat balik. Hak kawan nak repeat ni pun lupa dah. Tadi aku ingat kita repeat balik lupa. Ni celaru. Jadi tu imam kena fakih lah. Bila ada makmum yang tak boleh nak tegur dia, sebab tegur imam dalam surah hanyalah harus, bukan sunat. Harus maksudnya apa? Nak tegur tak apa, tak nak tegur pun tak apa. Dah tu imam duk pusing jannatul ma'wa tu jannatul ma'wa dah setengah jam. Tu imam pada belakang hang keluar balik. Dah kawan duk pusing tak selesai. Bagi tahulah jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kena sampai macam tu. Tapi kalau tu imam yang fakih, dia ulang 3 kali, tak ingat juga,
Tu imam boleh putihkan bacaan surah, terus rokok. Tu rokok. Tu imam kata, lekeh lah nak rokok. Aku pandai lah, aku ingat lah. Aku ni orang yang cokiang sangat lah. Tahu cokiang? Tak tahu? Tak tahu juga? Oh enggak. Ingat aku cokiang ni, tak nak branded ke? Ingat aku tak nak brand ke? Aku pun hafal Quran, banyak lah aku hafal Quran. Contoh kan. Jadi puluh nak baca juga, sampai orang tunggu setengah jam. Orang yang kosong hilang kosong. Imam yang fakih, apa dia buat? Dia turun rokok. Ataupun kalau dia tak nak turun rokok, dia tukar bersurah lain. Surah lain mestilah diambil di awal surah. Maka dimulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kita baca, Jannatul ma'wa nuzula, Jannatul ma'wa nuzula, Jannatul ma'wa nuzula. Tak boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya qulu sufa, punggah ambil saya pula. Duk saya qulu sufa, ya saya qulu sufa. Punggah. Tadi tak selesai lah. Ambillah surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Cucu Dan pun pandai baca qul Allah, tak kata imam macam ni. Punggah. Maksudnya ambil surah pendek, jangan ambil surah panjang lagi dah. Pasal apa? Kita nak apa? Nak menyudahkan bacaan kita. Kita nak kelang kabut. Jadi apa? Imam ni mestilah imam yang fakih. Dia tahu jalan keluar dia. Mai masalah ni keluar dia. Mai masalah ni keluar dia. Sebab apa? Sebab maslahah dalam bab fiqh banyak banyak masalah dalam bab fiqh. Dalam bab qiraat ni apa dia? Dalam qiraah ni apa dia? Cumanya dalam rukun qauli, takbiratul ihram, bacaan Fatihah, bacaan tasyahud, salawat, salam. Yang ni semua orang tak dengar. Yang orang dengar takbiratul ihram, Fatihah dan salam je. Jadi tak banyak masalah yang berlaku. Banyak masalah berlaku dalam bab fiqh. Mana lebih aula? Ulama fiqh lebih aula menjadi imam. Jadi sebab tu kita kata apa? Imam yang fakih ni apa dia? Dia tahu, kata dia ni jemaah yang di belakang ni banyak ada orang muda, ada orang pencin, ada orang yang atas kerusi, ada yang orang atas tilam. Tak, atas tilam ada tak? Tak ada. Oh enggak, atas kerusi je. Oh enggak. Sambung sikit. Kat mana tadi? Mana tadi? Punggah tu. Dekat apa? Maya ada tilam, punggah. Tu imam tahu, tu imam ni sunat tu imam datang lambat. Tu imam sunat datang lambat. Kita jangan ikut tu imam pun datang lambat dan lagi lah lambat. Tu imam ekor datang copek sikit. Kan kita kata, dak. Dalam fiqh tu imam sunat datang lambat. Kita sunat datang awal. Sebab apa? Tu imam sunat dia datang dia tengok jemaah dia. Jemaah dia ramai dak yang musafir contohnya. Ni muka ni macam tak nak tengok. Tak nak tengok ni orang mana nampak ke semak apa semua ni. Ni confirm musafir. Tengok pula ramai pula orang musafir. Lepas tu tengok pula ada orang pula ramai pula duduk dalam kursi. Heret kursi daripada kereta. Ni confirm solat atas kursi ni. Kan? Kalau pegang tongkat lain cerita lagi kan. Jadi dia tengok tak apa ramai orang muda. Dia tu imam apa dia? Tu imam jangan SS. Apa SS? Syok sendiri. Enggak. Masuk lift tekan apa naik. Naik sendiri. Jangan. Tu imam jangan syok sendiri. Tu imam dia dalam fiqh tengok ni ramai orang pencin ni apa nama dia aku dengar cerita depa tak suka dengan bacaan aku ni. Jadi apa? Pendekkan bacaan. Ataupun tengok ramai orang musafir. Apa buat? Pendekkan bacaan. Kan. Ada satu ketika, satu cerita. Ada satu dalam mesyuarat, mesyuarat jawatan kuasa. Orang tegur tu imam. Jawatan kuasa tegur tu imam. Tu imam, kami dengar jemaah ni tegur tu imam. Tu imam ni baca panjang sangat. Tu imam ni baca panjang sangat. Jadi jemaah ni rasa tak selesa lah. Kan? Tu imam baca panjang.
Jadi apa nama imam iya ke? Macam tu ke? Iyalah. Lepas tu Jumaat minggu depan imam apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Unggah. Kan? Tu rakaat pertama. Tamakmu nak bismillahirrahmanirrahim. Jahanam. Sebab imam dah rakaat. Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahus samad. Allahu akbar. Unggah. Aku baca panjang hampa masalah, aku baca pendek aku hampa masalah. Jadi yang merasa aku baca apa? Tuan-tuan, orang tak marah kalau tu imam baca panjang. Dalam kitab pun cerita tuan-tuan. Dalam kitab ni ulama-ulama bahas macam kita. Kalau kita sebagai imam kita kena dengar. Kita jadi telinga lintah ataupun kita cakap nanti kawan-kawan kita tanya, "Weh, macam mana aku jadi imam, okey tak okey? Bagus tak okey? Ke macam ni ke? Macam ni ke?" Kena tanya tuan-tuan, kena sebi. Lepas tu bagus. Lepas tu dengar kita kena ambil tahu. Orang mungkin orang suka dengan bacaan kita. Bila orang suka dengan bacaan kita, katalah fiqh, kalau jemaah suka kita baca panjang tak apa, harus. Tak ada masalah. Sebab kita meraihkan orang yang suka. Sama macam kita pergi Masjidil Haram. Kita pergi Mekah. Kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji tuan-tuan. Tu imam baca panjang tak? Baca panjang. Tapi kita ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab tu imam baca apa contoh? Dia baca surah surah Baqarah contohnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Contoh, mai kat depan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum jahanam. Tu baru satu ayat. Tapi ayat lain jahanam. Jadi jemaah belakang sampai itu imam. Sebab hari ini tuan-tuan, jemaah hari ini dah tahu, dah maklum macam mana baca qiraatul Quran yang sempurna. Sebab dia apa? Sebab teknologi canggih, globalisasi. Kita boleh tahu orang baca, syekh ni baca, syekh ni baca, masyayikh ni baca. Masyayikh kat kampung kita baca macam lain. Bila baca macam lain, sebab tu kita nak share. Bali illa fi Quraisy alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dah dia kata papa. Lepas papa fil pula dia kata gagal. Makhraj huruf. Hak ni yang buatkan jemaah tak suka. Bila jemaah tak suka, baca panjang dicelau. Lebih baik ya bila kita rasa macam tu, jemaah tak suka kita baca panjang, baca pendek lah. Baca pendek meraihkan orang. Tapi kalau kita baca sedap tuan-tuan, kita baca sedap, jemaah suka, dan kita baca, kita dengar orang kata suka, maka kita apa dia? Kita meraihkan mereka, meraihkan orang yang suka. Harus sedap, harus. Tapi kalau kita baca tak sedap, hak tu jadi komplain. Tuan-tuan, ulama ada bawa mai kat kita. Apa dia? Solat maghrib ke solat isya. Solat maghrib dipendekkan bacaan. Dipendekkan bacaan. Solat isya panjangkan bacaan. Solat zuhur pertengahan, solat asar pertengahan. Solat subuh panjangkan. Panjang kalau masjid itu masjid kampung. Semua yang datang ni orang pencin. Tak ada masalah baca panjang. Betapa mereka bukan nak pergi mana. Kan orang pencin bukan nak pergi mana, bukan kelang kabut nak pergi pascat. Bukan kelang kabut nak pergi masuk queue kereta jen kereta dah. Lepas mayang pergi kena roti pasagi ke, capati roti canai, kari kambing ke, apa lagi? Sampedah ke. Tu je. Lepas bukan nak fikir apa-apa. Jadi Tok Imam baca panjang tak apa. Dan lepas pun suka Tok Imam baca panjang. Sebab apa? Bila orang pencin, orang lama dia suka apa? Dia suka lagu dangdut. Tok Imam ni apa nama? Jemaah dia suka dangdut. Orang lama ni suka dangdut sebab mereka hidup zaman Pok Yai Agogo. Betul tak? Kata apa?
Tambah orang lagu apa? Lagu Allah SWT Muhammad. Lagu apa? Ghazal. Lagu Ghazal kan. Jadi tu imam ni bawa lagu solat, lagu Ghazal lah. Atau lagu Pok Yai Agogo lah. Apa dia? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh. Jadi hadu belakang pun unggah sungguh. Okay. Hadu belakang pun tadi apa nama yang ada kenciman ni, darah tinggi, jantung relax. Okay. Semua ada penyakit relax, kosong. Kan? Tapi waktu imam baca pun tak dengar macam mana makmum. Jadi apa? Imam ni mesti imam yang faqih. Jangan tengok jemaah dia macam mana keadaan jemaah dia. Dan kemudian wallahu alam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sal himar ay yaj'al Allahu suratahu suratal himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti orang yang mendahului perbuatan dia mendahului perbuatan imam dalam solat, maka dia ni dibangunkan daripada mahsyar dengan kepalanya berupa dengan kepala himar, kaldai, ataupun badan dia badan manusia tapi kepalanya kepala kaldai. Dan ada juga mengatakan, ulama membahaskan dalam hadis ni, ada juga dia ni datang keadaan manusia tapi suara dia keluar suara kaldai. Dan ada juga ulama membahaskan dalam hadis ni juga, dia datang dalam keadaan seluruh badan dia seperti mana kaldai, bangun seperti kaldai, bukan bangun seperti manusia. Ni golongan mana? Golongan yang solat dia mendahului perbuatan imam. Imam tak rokok lagi, dia rokok dulu. Tu imam tak i'tidal, dia i'tidal dulu. Tu imam tak sujud, dia sujud dulu. Contoh. Tu imam belum sampai, dari tu imam dekat sejadah, dia sampai dulu. Contohnya. Jadi orang yang buat perbuatan ni solat sah tak? Solat sah, tapi hukumnya makruh. Natijah dia apa dia? Kesudahan dia apa dia? Orang yang macam ni kata Nabi SAW, bangun di akhirat nanti dalam keadaan apa? Dalam keadaan rupanya seperti mana rupa kaldai. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita masuk pada bab yang pertama, bahagian yang pertama, bahagian masalah penting bagi makmum dan imam. Tajuk yang pertama, bacaan ketika sembahyang diqamatkan. Ketika kita bila qamat, apa yang perlu kita baca? Kita akan tengok pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum tutup majlis, siapa ada soalan? Ya. Dulu kan qada. Okey. Bagus soalan. Soalan ni soalan cepu mah dah ni. Kan? Contoh tapi tak apa. Tok Syekh tanya, ada ustaz kata, saya nak sembahyang sunat qabliyah, sunat rawatib. Tapi saya ada solat dulu yang saya belum qada lagi. Saya duk fikir-fikir ni, saya mula solat ni umur 25. Umur 25 ni baliang ni umur 18. Tapi pada umur 25 baru solat. Lepas solat ni pula umur 25 ni kadang-kadang lekat, kadang-kadang tak lekat, kadang-kadang cukup, kadang tak cukup. Jadi banyaklah saya ni rasa-rasa duk fikir-fikir, duk kira-kira lepas pencen baru penuh. Contoh tapi bukan tempat ni lah, tempat lain. Kan, lepas pencen barulah sembahyang solat saya ni penuh, tak ada lagi lah yang tertinggal. Jadi lama-lama tu nak kena qada dah. Kata ustaz kata kena qada Kalau nak kena qada banyak ustaz, berpuluh tahun dah tu. Jadi macam mana nak sembahyang sunat boleh? Nak sembahyang sunat tak boleh. Kan. Ustaz kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Hutang pun hang tak bayar lagi, bersepah hang nak pergi sedekah. Contoh. Okay. Ustaz kata apa? Dia bagi kesimpulan apa? Sekarang ni hang hutang orang. Hang hutang orang buat rumah contohnya. Kemudian hak hutang ni hang tak bayar, tapi hang duk pergi sedekah dekat orang kata pergi sedekah. Lepas tu apa yang hang kena dahulukan bayar hutang. Apa sedekah dulu? Ni kata ulama dia kias ni tu. Tapi ulama kita dah bahas yang pada kan. Kalau kita sembahyang qada, kalau kita ni ada qada dan kita nak buat solat sunat, boleh tak? Boleh. Cara macam mana? Cara dia kata contoh ulama kita kata apa dia? Bila kita solat contoh kita nak sembahyang sunat sunat ba'da maghrib.
Solat sunat rawatib ni tuan-tuan, tak ada yang 2 rakaat, semua 4 rakaat. Kalau kita tengok dalam kitab Sabilal Muhtadin, dalam kitab Sabilal Muhtadin, sunat rawatib, sunat ba'diyah, qabliyah atau ba'diyah, selepas dan sebelum, semuanya 4 rakaat. Yang kita duk buatlah 2 rakaat. Kata ulama ni, bahas ulama bahas, paling cokiang lah, terus sangat balok liak sangat buat 2 cukup ah. Paling terus sangat buat 2 cukup. 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam. Okey. Yang seeloknya 4 rakaat 1 salam. Jadi kita nak buat solat qada isya contohnya, qada isya. Kita nak sama sunat ba'diyah. Apa kita buat? Aku sembahyang sunat ba'diyah serta qada isya. Dah. Aku sembahyang sunat isya serta qada isya. Dah. Maksudnya kata ulama dapat dua-dua. Dapat dua-dua. Yang sunat pun dapat, yang qada pun dapat. Maka kita terus fikir lagi dah. Buatlah. Ulama kata boleh buat macam tu. Buat kan? Cuma yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh kita sembahyang fardu. Ni sembahyang isya ni. Sembahyang isya, aku sembahyang fardu isya serta qada isya. Boleh tak? Tak boleh. Yang fardu tidak boleh digandingkan dengan qada ataupun yang sunat. Tapi yang sunat boleh digandingkan dengan qada. Tak ada masalah. Contoh lagi apa dia? Contohnya orang sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tengok pergi datang tiba-tiba orang dah azan. Orang dah selesai azan. Orang dah apa nama selesai azan, kita baru nak sembahyang sunat, kita baru sampai. Apa kita buat? Kita sembahyang sunat qabliyah serta tahiyatul masjid. Dapat dua-dua. Okey, dapat dua-dua. Ni kata ulama. Jadi apa kena buat? Buat macam tu. Kalau kita nak tunggu nak bayar baru nak buat sunat. Bila kita nak buat sunat? Tak ada peluang lah kita nak buat sunat. Contohnya, agama ni memudahkan kita, tapi bukan buat mudah dan jangan menyusahkan. Wallahu a'lam. Lain. Ya. Macam mana? Niat macam mana nak masuk? Ambil reverse dulu. Auto move. Oh enggak macam ni kita niat. Contoh kita sembahyang sunat ba'diyah isya. Sahaja aku sembahyang. Dia macam ni. Oh enggak sungguh. Bab niat pula. Bab niat ni tuan-tuan, kita jangan jadi masalah. Dalam niat ni tuan-tuan, dia ada 3 rukun. Qasad, ta'arad, ta'yin. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu isya. Aku sembahyang fardu zuhur. Yang ni yang wajib. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah tu tak payah sebut. Yang wajib apa? Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu isya. Sahaja boleh sebut tak? Nak sebut tak apa, tak nak sebut tak apa. Nanti orang kata pula, sembahyang saja-saja. Duk sahaja. Sembahyang saja-saja. Tak pakai. Ya, ni orang tua-tua dulu, dia translate dalam bahasa Arab usolli. Usolli nak translate kita ni sahaja lah. Sahaja yang maksudnya sungguh-sungguh. Tu maksudnya orang dulu ni. Tapi kita translate bahasa Melayu kita hari ni, aku sembahyang fardu maghrib. Jadi kita nak qada apa? Nak qada kita sembahyang sunat ba'diyah isya contohnya serta qada isya. Aku sembahyang isya serta qada. Aku sembahyang isya serta qada. Kata ulama, bila kita sembahyang, kita niat aku sembahyang maghrib, kita tak sebut sunat. Dia menjadi sunat. Tapi kalau eloknya kita tak nak confuse, sebut sunat lah. Aku sembahyang sunat maghrib serta qada. Aku sembahyang sunat isya serta qada isya. Dah 4 rakaat. Kalau Allah Ta'ala tak sebut. Aku sembahyang sunat isya serta qada. Tu kaedah niat dah. Sunat serta qada, bukan wajib, serta qada. Apa dia? Ya, betul. Boleh, tak salah. No? Itu kaedah kita nak niat dia. Nak niat wajib dulu. Aku sembahyang qada isya serta sunat pun boleh, tak ada masalah. No? Wallahu a'lam. Baik. Habis, selesai. Yang baik Allah Subhanahu wa taala, terbaik kelemahan saya sendiri, saya sudahi ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka tawbata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati qurra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.